Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan penglibatan strategik Amerika Syarikat dengan ASEAN tetap penting bagi menjamin keamanan, keselamatan dan kemakmuran di rantau ini dan ini juga membantu pembangunan sosioekonomi ASEAN dan usaha-usaha ke arah pembangunan masyarakat selama ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berkenan menyertai para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog bagi sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-8 yang diadakan secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman pagi tadi. Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia menekankan dalam menangani pandemik COVID-19, ASEAN menghargai komitmen Amerika Syarikat bagi inisiatif berterusan untuk membantu meningkatkan keupayaan perubatan dan kesihatan ASEAN. As we address the COVID-19 pandemic, our close and continued cooperation is now more important than ever. In particular, we appreciate the U.S. commitments to help improve ASEAN's medical and health capacities and encourage further progress in our ongoing initiatives. We hope to work with you to provide affordable and effective COVID-19 vaccines for all ASEAN countries. To advance our recovery efforts, it is important to keep investing in our people to take into account the challenges of the Fourth Industrial Revolution. We therefore welcome the joint statement on human capital development and look forward to initiatives that can develop our people's skill in ICT, digital literacy, and cyber security. In this connection, we encourage the U.S. to continue supporting ASEAN businesses by enhancing their digital skill set so they can better participate in the digital economy. Terdahulu sebelum itu, pengerusi ASEAN bagi tahun 2020, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, mengalu-alukan penglibatan Amerika Syarikat dalam meningkatkan dialog dan kerjasama serantau melalui mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN termasuk peranan aktif Amerika Syarikat dalam inisiatif-inisiatif praktikal ke arah meningkatkan kapasiti negara anggota ASEAN. Pelaburan Amerika Syarikat membolehkan usahawan-usahawan ASEAN untuk terus meneruskan perniagaan secara dalam talian semasa pandemik ini. Kenyataan bersama yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Thong Lun Sisulit, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Amerika Syarikat mengambil maklum peranan utama perkongsian strategik ASEAN Amerika Syarikat dalam mencapai keamanan, keselamatan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Sokongan Amerika Syarikat dalam meningkatkan kecekapan bidang perekonomian bagi tenaga kerja ASEAN, transformasi digital dan smart city serta usaha untuk mengurangkan jurang pembangunan di ASEAN adalah dialu-alukan. Pada sidang kemuncak komemoratif ASEAN New Zealand ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan rasa puas hati dalam meraihkan ulang tahun ke-45 hubungan dialog yang mana kerjasama ASEAN New Zealand secara berterusan membawa banyak manfaat bersama kepada penduduk masing-masing dalam pelbagai bidang. Kala itu, Baginda menyarankan ASEAN dan New Zealand untuk fokus dalam meningkatkan taraf kehidupan dan membina rantau yang berdaya tahan. Looking ahead, we must focus our work on improving their livelihoods and building a resilient region. Together, ASEAN and New Zealand can further pursue efforts to enable a swift regional recovery from the COVID-19 pandemic. Among others,
we should keep businesses engaged, trade flowing, and supply chains connected. We look forward to upgrading the ASEAN-Australia-New Zealand FTA to advance economic growth and integration. We should also promote e-commerce between our businesses, given the rapid growth of internet users in the region. This would provide more opportunities and greater market access, particularly for our MSMEs and consumers. Equally vital is the need to ensure that our recovery efforts are environmentally friendly and sustainable. In this regard, we encourage the sharing of best practices and capacity building activities on mitigating climate change and disaster management. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN mengalu-alukan sumbangan New Zealand dalam meningkatkan kerjasama melalui dialog-dialog dan rangka kerja serantau yang dipimpin oleh ASEAN. ASEAN dan New Zealand juga mampu mengatasi cabaran-cabaran ketika dunia menghadapi perkembangan kompleks termasuk pandemik COVID-19. The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand semasa sidang kemuncak ini mengambil maklum bahawa hubungan ASEAN dan New Zealand berjaya menghasilkan keamanan dan kemakmuran serantau. ASEAN merupakan salah satu rakan kongsi perdagangan dan pelaburan New Zealand serta merupakan hub strategik yang penting menghubungkan New Zealand dengan Asia serta seluruh dunia. Dalam menghadapi cabaran-cabaran yang dibawa oleh pandemik COVID-19, New Zealand menekankan komitmennya bagi mewujudkan akses kepada vaksin secara terbuka dan saksama, memastikan rantaian bekalan sentiasa terbuka dan berdaya tahan mengikut peraturan antarabangsa. Kenyataan bersama disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Onn Ponmoniroth, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan Kewangan Kerajaan Kemboja selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-New Zealand, antara lainnya menggalakkan kerjasama lanjut antara ASEAN dan New Zealand untuk mencapai perkembangan dalam ketiga-tiga tunggak ASEAN di bawah 4 tema utama, iaitu People, Prosperity, Peace and Planet. Pada akhir persidangan ini, para pemimpin ASEAN dan New Zealand bersama-sama meluluskan Joint ASEAN-New Zealand Leaders Vision Statement on the 45th anniversary of ASEAN-New Zealand Dialogue Relations, a Legacy of Partnership, a Future Together. Pada sidang kemuncak ASEAN Australia kedua ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa Australia terus memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau yang mana kerjasama ASEAN Australia telah berkembang maju daripada sebelumnya dalam bidang-bidang yang saling menguntungkan seperti perdagangan dan pendidikan. Ke arah ini, Baginda percaya kerjasama ASEAN Australia akan dapat diperkukuhkan lagi dengan persetujuan untuk mengadakan sidang kemuncak tahunan bermula tahun 2021. Baginda juga bertitah menyatakan bahawa ASEAN menghargai sokongan Australia dalam menangani kesan COVID-19 termasuk memberikan bekalan makanan yang berterusan kepada negara-negara anggota ASEAN semasa merebaknya wabak tersebut. Indeed, the pandemic has made it clear that the best defense against such emergencies is a strong healthcare system. As such, Australia's assistance in promoting safe and innovative healthcare in this region is commendable. We therefore encourage more capacity building initiatives to enable us to build resilient healthcare systems for the future. At the same time, we also look to Australia's experience in safeguarding people's mental health and well-being. This is important, as we have seen that the pandemic has greatly impacted
those most vulnerable in our societies. Aside from this, we must also work together for a swift regional economic recovery. I believe this requires us to strengthen our economic integration, especially to take advantage of the digital economy. Therefore, the upgrading of the ASEAN-Australia-New Zealand FTA is timely, as it will bring better benefit to our businesses and people. Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak tersebut mengalu-alukan perkongsian berterusan ASEAN-Australia dalam menyokong ASEAN Centrality dan menangani pandemik COVID-19. Sementara itu, The Honourable Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dalam ucapannya memuji pendekatan ASEAN yang kohesif dan responsif terhadap pandemik COVID-19 dan menekankan ASEAN Centrality sebagai tunggak visi Australia terhadap Indo-Pasifik. Di bawah perkongsian strategik ASEAN-Australia, Australia menggariskan komitmen dalam menyokong penyediaan vaksin COVID-19 yang selamat dan berkesan bagi Asia Tenggara dan Pasifik serta bekerjasama dalam bidang kesihatan dan sains. Sebab ini, Australia juga menggariskan mengenai sumbangan kewangan kepada ASEAN ke arah mencapai pemulihan ekonomi selaras dengan keutamaan ASEAN. Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-Australia menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai sumbangan Australia terhadap pembentukan komuniti ASEAN. Meskipun dalam keadaan pandemik COVID-19, kerjasama dalam bidang kesihatan di antara ASEAN dan Australia kian meningkat dengan signifikan, termasuk menjamin akses percuma dan saksama kepada vaksin yang selamat, berkesan dan dalam harga berpatutan. ASEAN juga menggalakkan penyelarasan berterusan dalam menangani ancaman tradisional dan bukan tradisional serta meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Pada akhir persidangan ini, para pemimpin ASEAN dan Australia bersama-sama meluluskan Joint Statement of the Second ASEAN-Australia Biennial Summit, Strong Partnership for Recovery. Semasa sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-23 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menggariskan bahawa negara-negara ASEAN Plus 3 perlu bersatu dengan lebih erat lagi ke arah memperkukuhkan kerjasama serantau dalam kesihatan awam bagi menangani cabaran semasa, terutamanya pengendalian penyakit, rawatan dan pencegahan. Oleh itu, titah Baginda, ASEAN menghargai sumbangan dan komitmen berharga negara-negara Plus 3 dalam menangani cabaran-cabaran semasa, termasuk sokongan terhadap COVID-19 ASEAN Response Fund. We appreciate the Plus 3 countries' valuable contributions and commitment over the years, including support for the COVID-19 ASEAN Response Fund. Given our region's exposure to infectious diseases, it is important that we strengthen our cooperation in public health, particularly for disease control, treatment, and prevention. Furthermore, to enable a swift and sustainable recovery, emphasis should also be placed towards maintaining economic continuity. This means ensuring the goods and services are readily available, supply chains are open and connected, and businesses are able to continue operating. We must also work on facilitating the necessary and safe movement of our peoples. Therefore, it may be timely for us to consider establishing arrangements
for essential travel among our countries. Such efforts would accelerate and contribute to regional economic recovery and development. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pembukaan pada permulaan sidang kemuncak menekankan komitmen untuk meningkatkan penyelarasan ASEAN dengan ASEAN Plus 3 supaya bertindak secara efektif bagi menangani pandemik COVID-19 dan kesan-kesannya terhadap kehidupan rakyat dan ekonomi. Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea selaku negara penyelaras ASEAN Plus 3 dalam kenyataannya menyeru memudah cara bagi perjalanan penting merentas sempadan tanpa menjejaskan usaha-usaha pengawalan jangkitan penyakit. Tambahan lagi, kerjasama dalam bidang kesihatan awam hendaklah diteruskan bagi menghasilkan bekalan rawatan yang saksama serta mekanisme yang jelas untuk bersedia menangani penularan baharu. Dari segi ekonomi, Republik Korea menggesa negara-negara ASEAN Plus 3 hendaklah bersedia lebih awal bagi menghadapi era pasca COVID-19 dengan memperkukuhkan langkah-langkah ke arah ekonomi yang berdaya tahan dan inklusif. Ini diikuti oleh Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China yang menyatakan bahawa China percaya usaha sama dalam mengekalkan rantaian bekalan dan industri menunjukkan kedayattahanan dan kesepaduan ASEAN Plus 3. Sehubungan ini, China menekankan bahawa kerjasama inklusif boleh menyumbang kepada keamanan, pembangunan dan kemakmuran di rantau ini. Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepun menekankan kerjasama di antara negara-negara ASEAN Plus 3 khususnya dalam bidang kewangan dan keselamatan makanan untuk memajukan pembangunan mampan. Jepun juga menggalakkan usaha-usaha ke arah pemulihan ekonomi melalui rantaian bekalan yang berdaya tahan di kalangan industri. Dalam menangani pandemik COVID-19, Jepun percaya bahawa perlindungan kesihatan sejagat adalah mustahak dan bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara di rantau ini untuk mencapainya. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, Konselor Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar berikutan dengan kemenangan Parti National League for Democracy dalam pilihan raya umum Myanmar baru-baru ini. Pendidikan mengenai pengurusan diri berkaitan diabetes merupakan komponen asas yang sangat penting dalam pencegahan diabetes. Bahannya antara yang menyusul selepas petikan titah ini. Penyakit diabetes dikenal pasti sebagai penyakit tidak berjangkit yang utama di seluruh dunia di sebalik kemajuan dalam perubatan. Ia juga merupakan punca kematian ketiga tertinggi di negara Brunei Darussalam. Menteri Kesihatan menegaskan sedemikian dalam perutusan sempena Hari Diabetes Sedunia yang disambut pada hari ini. Tema bagi Hari Diabetes Sedunia pada kali ini ialah Diabetes Jururawat Boleh Membuat Perubahan. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengekalkan pengawalan gula yang baik adalah amat penting bagi pesakit diabetes dalam membantu mengurangkan dan menggalakkan komplikasi jangka panjang seperti masalah jantung, kegagalan buah pinggang dan amputasi. Pesakit diabetes termasuk penjaga dan masyarakat perlu bekerjasama dengan profesional kesihatan dalam memastikan pesakit menerima penjagaan yang holistik. Jelas Menteri Kesihatan lagi, mereka perlu diberi pengetahuan mengenai pencegahan, pengurusan yang efektif dan cara-cara untuk memperoleh sumber maklumat klinikal.
Menteri Kesihatan menjelaskan pendidikan mengenai pengurusan diri berkaitan diabetes merupakan komponen asas yang sangat penting dalam pencegahan diabetes. Ia seharusnya mudah diakses dan diperoleh orang ramai. Dengan peningkatan jumlah pesakit diabetes dari setahun ke setahun, peranan jururawat dan ahli profesional kesihatan lain menjadi semakin penting dalam membantu dan mengurus impak diabetes. Jururawat tegas yang berhormat merupakan antara profesional kesihatan yang pertama dijumpai dan dipercayai serta lebih kerap berinteraksi bersama pesakit dan ahli-ahli keluarga. Justru sangat penting bagi setiap jururawat untuk memberikan perkhidmatan penilaian, penjagaan dan rawatan yang berkualiti kepada pesakit. Menteri Kesihatan seterusnya memaklumkan bagi mempertingkatkan lagi latihan diabetes di negara ini, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Sekolah Sains Kesihatan Politeknik Brunei akan memulakan kursus peringkat 5 Diploma Sains Kesihatan bagi jururawat pendidikan diabetes pada bulan Januari 2021. Kursus tersebut bertujuan memudah cara dan menambah baik perkembangan jururawat bertauliah dengan memberikan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sebagai jururawat pendidikan diabetes di hospital dan pusat-pusat kesihatan. Negara Brunei Darussalam menyatakan komitmen untuk memajukan agenda global dalam imunisasi dan turut mengongsikan langkah-langkah yang dilaksanakan di negara ini dalam memberi perkhidmatan imunisasi termasuk program imunisasi kebangsaan untuk melindung rakyat dan penduduk daripada penyakit-penyakit berjangkit seperti meningitis. Dalam pada itu, sokongan terhadap pelan tindakan vaksin global serta draft resolusi pencegahan dan pengawalan penyakit meningitis turut diberikan oleh negara Brunei Darussalam yang mana antara lainnya menggesa negara-negara ahli untuk mengukuhkan lagi pengawasan serta memberi laporan awal terhadap penyakit meningitis melalui sistem pengawasan kebangsaan masing-masing selaras dengan komitmen di bawah International Health Regulations IHR 2005. Ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sesi kesinambungan Perhimpunan Kesihatan Sedunia kali ke-73 yang diadakan pada 9 November 2020 hingga 13 November 2020 secara dalam talian. Sesi kesinambungan kali ini membincangkan mengenai isu dasar program serta hala tuju Pertubuhan Kesihatan Sedunia secara menyeluruh dan isu-isu teknikal yang berkaitan kesihatan global termasuk pelan tindakan vaksin global dan penghapusan kanser pangkal rahim sebagai masalah kesihatan awam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Mazlizah binti Pangeran Haji Mahali, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Negara Brunei Darussalam jelas Menteri Kesihatan menyambut baik strategi global di dalam mempercepatkan penghapusan kanser pangkal rahim 2020-2030. Negara Brunei Darussalam mengongsikan bahawa kadar kes-kes kanser pangkal rahim telah menurun di negara ini melalui inisiatif-inisiatif Kementerian Kesihatan seperti sistem pendaftaran ujian pap smear, sistem liquid based cytology LBC, program vaksinasi di sekolah-sekolah dan penghasilan garis pandu kebangsaan untuk penseragaman seringan dan pengurusan pesakit. Sesi kesinambungan Perhimpunan Kesihatan Sedunia kali ke-73 juga meluluskan beberapa resolusi dan keputusan mengenai pelbagai isu kesihatan awam di peringkat global, antara lainnya termasuk pelan tindakan vaksin global, epilepsi dan penyakit tropikal yang terabai. Umat Islam wajar meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan adab serta akhlak yang ditelaudankan oleh baginda dalam kehidupan seharian berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Kesihatan. Majlis Anjuran Bersama Jabatan Dasar dan Perancangan dan Jabatan Perkhidmatan Teknologi Penjagaan Kesihatan berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ceramah membangun dengan akhlak Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Dr. Andus Haji Ismuhadi bin Abdullah, penceramah undangan dari Pusat Dakwah Islamia.
Ceramah juga menyentuh mengenai kepribadian Rasulullah SAW yang memiliki sifat takwa yang mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga baginda Rasulullah diutuskan sebagai manusia yang berbudi, pekerti luhur. Juga diadakan bacaan tahlil khusus bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. 21 orang cabin crew Royal Brunei RB menamatkan latihan sebagai Duta Pesakit Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Latihan intensif dianjurkan susulan Memorandum Persefahaman MOU Program Penempatan antara JPMC dan RB. MOU seumpamanya bermaklumat untuk mempertingkatkan lagi kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam bidang hospitality ke arah mendukung prinsip piawaian untuk masyarakat. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Dalam serang akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 446 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,938 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 342 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 72,892 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 30 orang penuntut dari Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama 5 orang guru pengawas pagi tadi membuat lawatan pada hari ketiga Maulid Fest yang berlangsung di Airport Mall Berakas. Antara yang menyertai lawatan Cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Amat Mulia Pangeran Anak Abdul Hafiz bin Pangeran Anak Khairul Khalil. Para penuntut juga berpeluang menyertai aktiviti Mari Bercerita yang diadakan di dalam kemah Bedouin yang mana menceritakan mengenai kepribadian baginda Rasulullah SAW, sirah kehidupan baginda dan kisah-kisah para sahabat bersama baginda. Rombongan juga menyertai bengkel seni tulisan khat. Kalau kata ni main bola, boleh tak main taros? Follow teknik. Majlis penyampaian sijil peringkat saringan dan peringkat separuh akhir Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1442-2020 berlangsung petang tadi di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Kenal Bersara Pangeran Haji Maidin bin Pangeran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 8 peserta, 4 qari dan 4 qariah yang terpilih di peringkat separuh akhir dan seorang Johan menunggu Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2019 akan memperdengarkan bacaan mereka di Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1442-2020 peringkat akhir yang akan diadakan pada bulan depan. Pertandingan video keselamatan jalan raya anjuran Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya
MKKJR dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi bertimakan Life is not a kapad di hasrat dapat meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya melalui penggunaan platform media baharu kepada orang ramai, khususnya belia-belia untuk sentiasa mengutamakan sifat kewaspadaan dan rasa tanggungjawab yang besar dalam mematuhi undang-undang dan peraturan ketika di jalan raya. Majlis penyampaian hadiah dan sijil penghargaan kepada pemenang-pemenang pertandingan diadakan petang tadi di Dewan Amal Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Zain bin Pengiran Haji Abdul Razak, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, MTIC selaku Setiausaha MKKJR. Johan disandang oleh Muhammad Akil Faiz bin Abdullah dengan memenangi hadiah wang tunai RM2,000 dan sijil penghargaan. Tempat kedua, Muhammad Nazmi Zikri bin Haji Johari memenangi hadiah wang tunai RM1,500 dan sijil penghargaan. Sementara Dayang Cahaya binti Harlif tempat ketiga dengan menerima hadiah wang tunai RM1,000 dan sijil penghargaan. Pemenang bagi kategori video pilihan ramai dengan undian like terbanyak di media sosial Instagram MKKJR disandang oleh Muhammad Akil Faiz bin Abdullah dengan menerima hadiah wang tunai RM500. Orang ramai boleh menonton video-video pemenang dan terbaik di media sosial Instagram MKKJR iaitu @MKKJRBrunei atau laman web rasmi di www.mkkjr.gov.pn. Main telefon, especially main telefon lah. So my storyline itu ia ada di kawasan sekolah and then ada zebra cross. Nasihat yang dapat diambil dari video tersebut, jangan cuai semasa memandu, jangan main telefon bimbit, jangan mengantuk dan jangan limpas had kelajuan. Majlis Perundingan Kampung Jerudong BMPKJB dan Persatuan Warisan Kedayaan Jerudong Warisan pagi tadi mengungkayahkan aktiviti mengelupis di Kampung Jerudong. Aktiviti disertai oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Amalan bergotong royong ini antara lain bertujuan untuk mengukuhkan hubungan persaudaraan selain mengekalkan budaya bermanfaat dan mucang-mucang agar ia dapat dikekalkan kepada generasi akan datang. Aktiviti berkenaan dijangka dapat menghasilkan hampir 1,000 biji kelupis, manakala kelupis-kelupis tersebut akan dijual esok semasa aktiviti mingguan Jabatan Muzium-Muzium Brunei bersama Persatuan Warisan Kedayaan Jerudong di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Satu percubaan penyelundupan minuman keras berjaya ditumpaskan oleh keanggotaan Balai Polis Tempurung Pasukan Polis Diraja Brunei hasil dari maklumat orang ramai. Penduduk tetap berumur 50 tahun cuba untuk membawa barang tegahan tersebut menggunakan kereta dari Tempurung menuju ke Bandar Seri Begawan melalui Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan berjaya ditahan di kilometer 11 menghala daerah Brunei Muara. Kes ini diambil alih oleh Jabatan Custom dan Excise Diraja. Kejayaan ini adalah hasil daripada maklumat orang awam dalam sama-sama membentras kegiatan penyelundupan barang-barang tegahan. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal mengalu-alukan orang ramai untuk menderma darah melalui kempen-kempen pendermaan darah dalam sama-sama membantu mereka yang memerlukannya. Pagi tadi, Pizza Hut Airport Mall mengadakan kempen derma darah. Kempen yang bermula sejak pukul 9 pagi hingga 2 petang itu termasuk dalam jadual pendermaan darah di minggu kedua bulan November ini. Pusat pendermaan darah ketiga ini memerlukan semua jenis darah bagi kegunaan pemindahan darah para pesakit, terutama sekali bagi pesakit thalassemia dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tarikh-tarikh kempen seterusnya boleh mengikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook atau menghubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424, sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email ke bloodbank@moh.gov.pn.
Pihak-pihak penguatkuasaan daripada Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK telah menjalankan Ops Merakat pada 10 November lalu. Operasi dilaksanakan bagi memastikan kenderaan-kenderaan persendirian dan komersial daftar luar negara yang berada di negara ini mematuhi langkah-langkah dan peraturan-peraturan yang berjalan semasa pandemik COVID-19. Ops Merakat kali ini tertumpu di kawasan-kawasan sepanjang Jalan Jerudong menuju ke Pasar Jerudong, Pekan Tutong, Jalan Tanjung Maya, Kampung Batang Mitus serta sepanjang perjalanan ke Kampung Masin dan Pasar Gadong. Kenderaan-kenderaan daftar luar negara yang telah mendapat kebenaran pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED untuk menetap di negara ini kerana bertugas atau bagi tujuan seumpamanya yang dikehendaki melekatkan pelekat stiker pas kenderaan pelawat berwarna biru. Kenderaan-kenderaan luar negara yang memasuki negara ini bagi tujuan pengangkutan barangan-barangan pertanian, agri makanan dan perikanan dengan kebenaran dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan MPRT yang dikehendaki melekatkan pelekat stiker pas kenderaan komersial berwarna merah. Hasil dari Ops Merakat mendapati sebuah kenderaan persendirian luar negara yang menetap di negara ini tidak melekatkan pas kenderaan pelekat pelawat dan telah dikeluarkan kompaun sebanyak RM150 oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Manakala sebuah kenderaan komersial luar negara telah dikeluarkan kompaun RM100 oleh pihak penguatkuasaan JPD kerana keadaan kenderaan yang didapati tidak selamat. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam serang akhbarnya memaklumkan mengenai prosedur permohonan kebenaran pemasangan cermin gelap iaitu solar film ke atas cermin kenderaan. Mengikut Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya Pindaan 1981, kadar kemasukan cahaya bagi satu-satu kenderaan adalah tidak kurang dari 70%. Sebarang penghalang pelibatan pemandu seperti tabir, shades atau pelekat adalah tidak dibenarkan bagi mana-mana kenderaan yang dipandu di jalan raya. Prosedur permohonan pemasangan cermin gelap solar film ke atas cermin kenderaan yang berjalan pada masa ini adalah seperti berikut. Pemilik kenderaan membawa kenderaan ke syarikat-syarikat pembekal solar film yang dibenarkan oleh JPD dengan membawa salinan buku pendaftaran bagi membuat permohonan. Jika memohon bagi pihak pemilik kenderaan, dikehendaki membawa surat kebenaran dari pemilik kenderaan. Syarikat pembekal solar film akan meneliti dokumen permohonan dan memeriksa keadaan cermin kenderaan dengan menggunakan alat meter yang dikhaskan dan menyediakan sebut harga kepada pemohon. Syarikat pembekal akan membuat pemasangan solar film termasuk juga tamper-proof seal jenis pelekat holografik sebagai tanda pengenalan syarikat pembekal solar film. Sijil pemasangan berbentuk kad akan diserahkan kepada pemohon dan menasihatkan pelanggan untuk sentiasa disimpan dalam kenderaan. Syarikat pembekal akan menghadapkan kepada JPD salinan senarai kenderaan yang dipasang solar film dan sijil pemasangan serta membuat tempahan slot JPD untuk membuat pemeriksaan ke atas kenderaan yang telah dipasang solar film. Pemohon akan membawa kenderaan ke JPD bagi pegawai pemeriksa kereta di Pusat Pemeriksaan Kenderaan VIC membuat pemeriksaan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Selepas pemeriksaan kenderaan, JPD akan memasukkan butiran mengenai pemasangan solar film ke dalam sistem pengangkutan darat SPD dan dicetak dalam buku pendaftaran kenderaan berkenaan. Syarikat pembekal akan mengambil buku pendaftaran untuk dipulangkan kepada pemohon. 6 buah syarikat pembekal solar film telah diberi kebenaran oleh JPD. Para pemilik kenderaan diingatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya yang berkuat kuasa pada masa ini. Sebarang maklumat lanjut, hubungi JPD di talian 245-1979 atau 80 atau 87 sambungan 111 pada waktu pejabat atau email info_ltd@jpd.gov.bn. Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam kenyataan akhbarnya hari ini memaklumkan modul-modul dalam portal PSC Recruitment berkemungkinan terjejas berikutan penyelenggaraan teknikal berjadual yang akan diadakan bermula hari ini pukul 6 petang hingga 2 pagi esok 15 November 2020.
Model-model yang mungkin terjejas muat naik dokumen iaitu para pengguna adalah disarankan untuk melengkapkan bidang kelulusan dan melihat iklan jawatan kosong. Kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dijalankan oleh Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC itu bertujuan untuk menaik taraf beberapa perkhidmatan-perkhidmatan E-Kerajaan termasuk portal PSC Recruitment.